Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Baik. Hari ni sebenarnya saya nak ada beberapa orang yang bertanya dengan saya berkenaan dengan teknik yang saya share sebelum ni. Masih lagi dalam BBMA, cuma okey. Kalau tuan-tuan ingat, dalam video saya yang sebelum ni, saya banyak share dengan anda semua tentang bagaimana kita nak memvalidkan bacaan re-entry itu. Okey. Apa yang saya share dengan anda semua adalah cara untuk paling mudah untuk kita pastikan yang kita tidak berada di dalam perangkap entry awal adalah pada zone re-entry di time frame 3 itu, kita perlu rujuk dan kena tunggu sehingga berlakunya candle yang cross mid BB. Okey, saya nak bawa satu, sebab ada orang tanya dia jadi macam ni tau. Okey, kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Pada saya ni ada gold. Okey, sekejap. Kita masukkan indikator dulu. Multi chart. Okey. Okey. Saya ambil contoh tuan-tuan. Kita nak tengok okey, apa yang berlaku kat sini. Nampak. Okey. Bila kita katakan re-entry, ramai yang menganggap bila re-entry ini, okey, nampak re-entry ni, untuk memvalidkan re-entry ini perlu ada candle cross. Ini yang saya bagi tahu. Sekarang ni kita tengok re-entry di time frame 3 H1. Okey. Kita nampak re-entry kat sini. Okey. Jadi dia akan ada zone dekat sini yang putih ni, nampak? Okey. Saya kata bila ada cross, dia akan ada valid. Okey. Jadi kita nampak ada satu validation dekat sini. Okey. Tuan-tuan masuk. Masuk. Bila masuk, dia naik atas. Dia cross balik ni. Jadi ada trader yang dia jadi confused. Sebab apa? Kenapa dia cross balik? Lepas tu nak cross balik. Berapa lama kita nak dindong-dindong ni? Nampak? Dia cross balik. Lepas tu dia cross lagi balik. Jadi macam mana kita nak masuk entry kalau sekejap cross, sekejap cross kan? Jadi ramai yang tak ramai lah, 2-3 orang daripada kawan-kawan kita yang tanya lah, kat mana kita nak tengok validation. Okey, kalau kita tengok dekat 5 minit, apa yang berlaku sebenarnya? Betul, kita nampak every time dia cross, dia memang akan cross MA50 ni. Sebab tu di time frame 1, MA50 ni dia menjadi satu sempadan. Okey, bila dia berada di atas, dia akan jadi buy. Bila dia berada di bawah, dia akan jadi sell. Okey, jadi sejauh mana kita nak tahu kekuatan trend itu pergi? Okey, apa-apa sahaja yang berlaku, kita mestilah rujuk di time frame yang ketiga. Okey, selagi mana time frame yang ketiga ini berada di bawah mid BB, maka hanya kita mencari ataupun kita pandang confirmation pada cross ke bawah sahaja. Tidak bermakna dia cross ke bawah kemudian dia cross ke atas, bermakna
dia nak naik, tidak. Tidak. Dia tidak akan naik selagi tidak ada apa-apa zone berlaku di time frame ketiga. Itu kunci dia. Okey. Dia cross. Okey. Kita nak cut loss dekat mana? Okey. Nak cut loss, tuan-tuan. Untuk cut loss, bila kita tengok ada zone zone berlaku di sini. Jadi apa yang kita nak buat adalah selagi mana zone ini tidak dipecahkan. Selagi mana zone ini tidak dipecahkan, mana dia akan maintain sebagai re-entry zone ataupun kalau boleh saya katakan resistant. Okay. So dia akan menjadi resistant bagi candle arah yang ini. Begitu juga. Okay. Ini paling contoh paling mudah. Ini arah, ini re-entry dia. Okey. Ini turun. Okey, ini entry ni. Entry yang ni, trend yang jatuh ni adalah dia punya entry. You nak TP, you tak nak TP, itu terpulang. Okey. Itu terpulang pada you. Okey. Kemudian kita tengok re-entry yang ini pula. Okey. Re-entry ni adalah daripada candle arah yang ini. Okey. Candle arah yang ini. Okey. Bila berlaku candle arah ini, berlakulah re-entry yang ini. Okey. Dan trend yang jatuh ini adalah daripada re-entry kita yang ini, dia akan jatuh ke sini. Cuma bila dia jatuh, kita ada nampak ada satu zone untuk buy. Okey. Zone untuk buy ini akan valid selepas berlakunya candle arah kukuh, CS arah buy dekat sini. Memandangkan kita tak nampak mana-mana lagi candle arah kukuh di atas sini, maka kita akan abaikan. Kita akan abaikan dan kita akan tunggu berlakunya candle arah kukuh di atas sini, dan sehinggalah dia mencari zone re-entry. Okey, itu satu. Mana-mana sahaja. Ini kita terpaksa back to basic balik. Kita terpaksa back to basic balik sebab ramai yang tanya. Rupanya ramai yang masih lagi keliru, masih lagi keliru. Okey. Kita tengok. Ada candle yang break. Tetapi ini bukan arah yang kukuh sebab dia masih lagi berada di bawah MACD. Tak apa. Yang penting dia dah membatalkan kejatuhan. Okey. Dia akan buat re-entry. Okey. Dan kebiasaannya re-entry dia nanti dia tidak akan pecah kat kawasan ni. Sehinggalah muncul satu candle arah yang baru dan kita tengok berlakunya zone re-entry yang betul-betul valid dan kukuh. Macam tu. Okey, macam tu. Jadi kita ni para trader, kita nak menunggu benda tu. Kita akan contohlah, kadang-kadang saya pun jadi juga. Bila kita nampak macam ini, kita rasa macam kita eager, kita nak kejar. Kita macam kita dah naik, naik 30, 50 pit, 70 pit, takkan kita nak tengok aja kan. Jadi memang akan ada tendensi untuk kita masuk di kawasan atas. Mana buy kat pucuk, tuan-tuan.
Sepatutnya kita boleh tunggu. Kita boleh tunggu hukum BBMA. Hukum BBMA mengatakan berlaku saja candle arah, wajib ada re-entry. Dia wajib ada re-entry. Memang akan ada. Kalau dia terbatal macam ni, nampak? Dia terbatal ni tak apa. Dan kita tak payah ambil lah. Cuba kalau kita ambil. Kalau kita ambil tadi, kita ambil juga, kita akan kita akan profit 40 pip, tapi kita akan ingat dia naik atas. Kita ingat dia nak naik, tapi rupanya dia berjatuh, dah kita floating pula. Sebab tu munculnya candle arah yang baru. Masuk lagi zone re-entry. Okey. Ini adalah trader macam mana trader pun saya akan masukkan tengok you tengok balik mana-mana yang kita dah tandakan. Tengok zone re-entry, dia akan cross, dia akan jatuh. Mana lagi zone re-entry? Ni arah zone re-entry, dia akan cross, dia akan naik. Okay, dia naik, dia cross, dia jatuh. Okey. Jadi bila kita nak validkan sesuatu re-entry tu, memang kita nak tak nak, memang kita kena buka multi time frame tu sendiri. Sebab dekat multi time frame itulah dia ada dia punya kunci dia. Tapi kalau macam tuan-tuan tak nak kunci, tuan-tuan nak tengok yang senang, tengok pada zone dia. Okey, tengok. Kita buka okey. Saya rasa ramai yang terciduk kat sini sebenarnya. Dekat re-entry buy daily ni. Sebab saya pun ada stop loss juga terkena kat sini. Kita ingat dia nak naik tapi dia terus. Sebab apa? Sebab dekat H4 ni tak ada satu pun petanda yang mengatakan dia nak cross MACD. Dia nak cross MACD, dia tak cross pun MACD. Jadi bila dia tak cross MACD, memang dia tidak akan berlaku kenaikan. Tak akan berlaku kenaikan. Okay, jadi bila kita nampak, dekat sini kita nampak dia dah cross. Adakah nak berlaku kenaikan? Tidak. Sebab apa? Di daily dia dah berlaku. Arah di sini dah kenaikan. Ini merupakan test untuk re-entry zone. Re-entry zone di time frame daily. Jadi bila kita buka H4O, dia dah bersedia nak naik. Kita nak naik, kita nak buy. Kita buy kat kawasan sini. Kita buy kawasan sini, sudah dia jatuh. Kena stop loss. Kantoi lagi kita punya account kita kan. Jadi main point kalau BBMA, dia mestilah, kalau you pegang daily sebagai you punya re-entry zone, you kena tengok dekat mana zone tu berlaku. Okey, kita faham. Daily zone dekat sini. Okey, tengok dekat zone ni. Tempat lain jangan tengok dah. Kita tengok dekat zone. Bila tengok dekat zone, kita buka di time frame yang kecil, tak ada pun apa-apa validation. Memang ada nampak seolah-olah ekstrim, tetapi tak ada validation, jadi kita tak boleh masuk. Walaupun kita buka H1. H1 kita nampak dia dah cross 550. Lepas tu dia cross balik. Kita tunggu mungkin dia buat MHV, tetapi langsung dia tak cross balik, dah terjun, kena lagi stop loss. Nampak? Rupa-rupanya dia naik itu adalah dia test
re-entry di H4 pula. H4 ni naik, dia test re-entry di daily sini. Jadi yang jatuh ni, dia jatuh dekat sini perlu ada re-entry. Kantor dekat situ juga. Kita kantor dekat situ juga. Okay. So saya rasa mungkin banyak yang tuan-tuan yang masih lagi keliru untuk re-entry. Jadi saya pun dah kongsi juga apa yang saya tahu dengan anda semua. Saya buat nota ni just for fun lah, untuk rujukan saya juga, supaya saya sendiri ingat, kerana saya pun lupa kan. Jadi saya buat juga video untuk saya, dan saya share juga dengan anda semua. Bagi mereka yang rasa bermanfaat, you boleh ikut saya punya cara lah. Okay. Okay. Saya tak masuk lagi topik untuk Keduri Pips ni sebenarnya. Topik ni just saya recap untuk re-entry ya. Kita tengok nanti kalau saya boleh buat sambungan video macam mana kita nak dia kata main diagram BBMA ni apa sebenarnya dia orang buat. Mungkin kita boleh share lah lepas ni. Kita tengok kalau kita ada sambungan. Saya rasa untuk re-entry, basic re-entry inilah dia. Pertama, you kena cari di mana candle arah. Kedua, you cari zone dia. Sebab ada zone yang berlaku tanpa candle arah. Macam tadi lah. Macam tadi. Tengok okay. Mana tadi? H1 ke? Ni. Ada je yang berlaku zone re-entry tetapi tidak berlaku selepas candle arah dia pun tak wujud. Jadi yang tu kita abaikan. Dia jadi trauma sebab kita ni menghafal zone re-entry, asal ada zone kita masuk, boleh kalau kita tahu macam mana kita nak manage, tetapi benda ni tak ada. So syarat dia, tengok dulu, okey, ada arah, okey, adalah dia punya zone. Kita tengok lagi, ada arah, okey, adalah dia punya zone. Kemudian tengok lagi, ada lagi arah. Okay, arah ni dia membawa ekstrim. Saya telah cuba meneliti kenapa candle yang keluar ni dia tidak buat ekstrim, tetapi kenapa candle yang keluar ni dia buat ekstrim. Okey. Kenapa candle yang keluar ni dia tidak buat ekstrim, tetapi kenapa dekat sini dia ada ekstrim dekat sini. Kenapa dekat sini dia ada ekstrim dan kenapa dekat sini dia ada ekstrim. Okey tuan-tuan, kenapa berlaku ekstrim ni? Bila saya perhatikan dalam keadaan body candle solid keluar top ataupun low BB, kebiasaannya susah untuk kita dapat tengok MA5 ni keluar untuk membuat ekstrim. Tetapi dia akan muncul ni apabila berlakunya shadow ni. Ni shadow. Berlaku saja shadow kat sini. Ni. Berlaku saja shadow. Shadow. Ini tak ada pula. Sebab shadow dia tak ada kan. Ni nampak. Dia ada shadow kecil-kecil ni. Jarum dia tinggi. Bila jarum dia tinggi, body dia kecil ni, dia mesti akan jadi ekstrim. Nampak? Ini tak ada ekstrim, ni momentum. Tapi bila ada body kecil-kecil ni, nampak? Nampak dia akan keluar. Dia akan keluar macam tu. Nampak? Walaupun body ni tinggi, tapi shadow dia besar. Nampak? Bila adanya muncul je saja jarum-jarum ni, masa itulah
MA5 ni dia akan bagi tahu kita ekstrim. Nampak ni? Cuba buat back test lah. Cuba buat back test. Ekstrim ni dia akan muncul bila ada jarum-jarum ni. Full body dia tak keluar. Body keluar ada jarum. Muncul saya jarum-jarum ni memang dia akan muncul benda-benda ni semua. Nak macam ni kan. Jarum panjang ni memang dia ada. Carilah situ, nampak. Ada je jarum muncul saja. Ekstrim ni, nampak. Asal ada jarum, masa itulah ada MA5 terkeluar. Cuba kita tengok yang momentum. Tengok. Ni jarum. Lepas tu tengok momentum. Full body. Ni masa ada jarum ni sikit lagi. Kalau yang ni terkeluar, jarum panjang mesti akan dia terkeluar. Kebanyakan nampak. Ni momentum. Tapi bila dah ada jarum, dia dah jadi ekstrim, nampak. Jarum muncul dia jadi ekstrim. Ini momentum. Body. Ni jarum. Jarum ni nak keluar jarum ni kejap lagi dia turun nampak muncul lah jarum. Ni semua ekstrim. Bagi siapa yang nak identify mana satu ekstrim, mana satu momentum, dia akan berlaku dalam keadaan macam tu. Dulu saya tak tahu. Saya macam mana tiba-tiba momentum berlaku, macam tiba-tiba ekstrim berlaku. Dia bukan saja berlaku, tuan-tuan. Jadi bila shadow dalam body candle tu dia besar, body dia kecil, masa tu tuan-tuan akan tengok MA5 tu terkeluar. Masa tu Cikgu Omar Ali kita dah mengatakan itu ekstrim. Dia dah bagi tahu terma dah. Cikgu Omar dah bagi terma ekstrim, kita kena tahu. Tetapi macam saya ni, saya perlukan logik. Macam mana dia boleh jadi? Sebab kalau kita tak jumpa logik macam mana satu momentum, mana satu ekstrim, kita akan jadi keliru, tuan-tuan. Kita akan jadi keliru. Macam mana kita nak masuk masa bila momentum, masa bila dia ekstrim. Paling mudah. Momentum dah muncul jarum-jarum, dia jadi ekstrim. Ini awal-awal lagi dia ekstrim, nampak. Sebab dah ada jarum. Ni dah ada naik tetapi dia jatuh. Confirm sama juga. Jarum juga ekstrim. Dia bagi jarum. Ni full body. Momentum. Ini momentum. Momentum. Kenapa dia tak keluar jadi ekstrim? Sebab dia tidak ada jarum. Bila muncul jarum, masa tu dia masuk ke dalam tu, obviously memang dah signal dia dah masuk ke dalam lah. So inilah antara perbezaan momentum. Kita masuk sikit perbezaan momentum dan juga ekstrim bagi sesiapa yang tak tahu. Okey, jadi video pendek ni kita dah cover basic re-entry yang mesti berlaku selepas arah, dan yang kedua beza di antara momentum dengan ekstrim. Saya tak pernah share lagi benda ni. Ini baru pertama kali saya share dengan anda semua. So ambil kesempatan untuk faham apa yang dikatakan dengan ekstrim, apa yang dikatakan dengan momentum. Itu anda boleh belajar sendiri dekat YouTube pun banyak contoh lah. So untuk sesi yang ini mungkin pendek, cukup takat ni saja. Nanti kalau ada rezeki lebih, kita akan tambah lagi sikit pemahaman secara menyeluruh apakah sebenarnya yang BBMA trader ni perjalanan dia start engine. Dia start engine dekat mana dia start engine, dan dekat mana dia tutup engine. Itu yang best. Sebab apa? Itu kita akan masuk topik kenduri pips. Banyak trader BPMA dia kenduri pips masa bila? Masa tu dia kenduri pips. So mungkin setakat ni saja. Nanti kalau ada video lagi, kita akan share lagi lah. Okay, so kita tunggu kalau ada next session.
Ini yang saya banyak share. Saya banyak share dengan anda semua candle arah, zone re-entry, candle arah, zone re-entry, candle arah, zone re-entry. Tapi sebenarnya adakah itu yang matlamat utama? Tidak. Matlamat utama kita adalah kita nak tengok ni. Apakah matlamat utama kita? Kita nak tengok momentum. Kita nak tengok momentum. Okey. Kalau tuan-tuan perasan, dalam mana-mana lah, tengoklah mana-mana FB ataupun trader-trader ataupun sifu-sifu bila muncul momentum, masa itulah baru okey, alhamdulillah, syukur kita dapat tengok momentum. Okey, kenapa kita bergembira, alhamdulillah, suka sangatlah momentum. Sebab apa tuan-tuan? Sebab momentum ni adalah tempat kita kenduri pips, tuan-tuan. Momentum ni adalah tempat untuk kita kenduri pips kita. Kalau kita tak dapat pips yang banyak waktu dalam sideway tu, dalam momentum ni kita boleh cover kebanyakan daripada kita punya loss, kebanyakan daripada kita punya floating kita yang kita dah cut loss semua. Dalam momentum ni, inilah ada kenduri. Dalam momentum ada kenduri pips. Kalau sebut kenduri pips, macam mana nak kenduri pips? Tunggu momentum. Sebab tu mula-mula sekali kita akan masuk, kita akan mencari CSAK. Okay. Yang kedua, kita mencari zone re-entry. Okay. Yang ketiga, tunggu momentum. So, matlamat kita yang sangat-sangat utama adalah tunggu momentum. Sebab bila kita dapat momentum, masa itulah kita akan kenduri pips kita. Maksudnya, dia bukan dekat, contoh dia momentum kat sini, kita ada nampak re-entry kat sini kan. Satu re-entry, kedua dekat-dekat re-entry kita. Tapi kita bukan nak menunggu re-entry dekat time frame 3. Sebab bila time frame 3 dah masuk momentum, kita dah boleh beralih kepada time frame yang kedua. Dalam time frame yang kedua ni tuan-tuan, kita akan nampak banyak re-entry. Tengok. Kita ada 1 re-entry, kita ada 2 re-entry, kita ada 3 re-entry. Mana lagi? Sini pun kalau nak masuk re-entry boleh. Dekat sini of course lah, obvious sangat-sangat re-entry dekat time frame, dekat MA. Dekat sini pun boleh re-entry. Sebab dia dah jadi momentum. Bila dah jadi momentum, semua re-entry yang ada pada kejatuhan ataupun retracement yang berlaku dalam time frame yang kedua, semuanya entry untuk trend yang sedang naik. Kalau kita nampak momentum buy, semua kejatuhan di time frame 2 semuanya adalah entry untuk momentum buy. Dia jadi masalah sebab dekat H4 ni, kalau tak berlakunya momentum, dia akan jadi sideway. Dekat situ memang kacau tuan-tuan. Jadi kita nak grab, kita nak grab di awal trend tu. Maknanya contoh kat sini, kawasan ni. Contoh lah, kita ambil ni. Ada 1. Kita nak grab yang ni. Kita nampak, kita mengharapkan ni, lepas dia re-entry, dia momentum dah. Supaya bila dia momentum, kita masuk di time frame 2, apa-apa saja kejatuhan, retracement yang berlaku di time frame yang kedua, di H1, kita dah boleh standby buy punya entry. Sebab kita dah nampak momentum dekat time frame 3. Tapi bila tak ada momentum dekat time frame 3, masalah dekat sini,
Momentum belum keluar lagi sebelum ni lah. Okay, sebelum ni. Sebelum ni dekat sini ramai gila orang yang apa? Hit stop loss. Kena je stop loss, kena je stop loss, kena je stop loss, tuan-tuan. Macam mana kita nak pastikan entry kita betul adalah sebab tu kalau macam newbie lah kalau newbie dia nak belajar, pertama you cari momentum dekat time frame yang ketiga. Sebab bila jumpa momentum dekat time frame yang ketiga, semua kejatuhan retracement di time frame yang kedua, you boleh masuk entry untuk trend di time frame yang ketiga tu. Tetapi kalau momentum belum keluar, jadi trend akan menjadi sideways. Jadi masa tu time frame yang kedua dia akan jadi yo-yo. Bila dia jadi yo-yo, kita nak tengok kat mana kita nak entry, dia jadi masalah. You tak akan jumpa. You masuk entry pun you akan stop loss balik, you akan rugi balik you punya equity because trend tu belum berlaku lagi. Trend tak berlaku. Selagi trend tak berlaku, momentum tak berlaku, dia akan jadi yo-yo je. Dia akan naik, dia akan turun, masa tu dia akan makan semua stop loss lah. Jadi kalau orang yang bijak, trader-trader yang berpengalaman, yang dah try lama dengan BBMA, yang dah banyak kali profit dengan BBMA, dia walaupun dia dekat atas, dia dah boleh standby untuk makan atas, untuk turun bawah. Dia dah boleh sell ke atas, dia boleh turun bawah, dia boleh buy. Sebab apa? Dia tu momentum tak muncul. Selagi tak ada momentum, selagi tu tidak ada trend yang solid, yang kukuh untuk pergi jauh. Sebab tak ada momentum. Itu lebih kepada bab advance lah. By advance. Okay. So, apa yang saya nak kongsikan dengan anda? Jadi inilah contohlah kita ambil weekly lah. Okay, nak weekly kan. Nampak? Dekat sini kita nampak ada sell. Lepas tu kita nampak ada sell zone. Tetapi tahukah tuan-tuan, dekat kawasan ni lah kebanyakan trader-trader akan loss. Sebab apa? Momentum tak muncul lagi. Jadi kita dah masuk. Okay? Kita boleh tengok kat kawasan ni tuan-tuan. Nampak tak momentum ni? Okay, kita tengok ini momentum 24 April Jun. Kita tengok daily. Nampak? Bila momentum muncul dekat time frame ketiga, contoh yang tu weekly, you buka daily, semua kenaikan daily, semuanya adalah zone-zone untuk sell, tuan-tuan. Dekat mid BB, dekat MA high, mid BB, MA high, MA 50, MA 50, semua. Sebab tu sebenarnya trader BBMA dia mencari momentum. So kalau kita newbie, kita masih lagi tergagah-gagah nak masuk dalam entry, re-entry dalam main frame yang belum wujudnya momentum, memang you janganlah fikir you nak swing. Ni saya cakap kat diri saya sendiri lah. Kadang-kadang saya pun terfikir saya nak swing, tapi benda tu momentum tak muncul, memang takkan jumpa. Tengoklah gold. Tengok gold minggu lepas. Even dengan kata saya sendiri pun banyak stop loss makan sini. Sebab kita nak grab entry awal tu. Grab entry awal tak. Kalau ada untung lah. Kalau ada hit stop loss lah. Sebab kita tahu next punya entry, bila kena entry yang setup yang betul, kita boleh cover dah. Sebab tu kadang-kadang ramai daripada trader yang macam saya cakap tadi kawasan ini pejam mata masuk je. Kalau muncul candle arah yang kukuh kat sini, dia akan close. Kalau tak, dia nak floating. Contoh nak floating berapa lama contoh floating 70 pip pun dia biar floating, tuan-tuan. Sebab di time frame yang ketiga belum muncul lagi candle arah yang berlawanan. Jadi dia orang tak nak. Okay, contoh macam ini, kalau ikut validation saya, yang ini kita masih lagi menunggu ni.
Kawasan-kawasan ni menunggu lagi, belum ada lagi yang cross. Bila muncul saja yang candle yang cross ni, barulah masuk. Baru masuk kat sini, kat atas ni. Oh, profit. Tapi kadang-kadang bila trader-trader yang ada berpengalaman, dah lama trade BBM, dia orang kadang-kadang malas nak fikir benda-benda ni. Malas nak tunggu. Dia masuk je kat sini, asalkan selama mana tidak ada candle arah yang berlawanan, floating pun biar. Kita yang baru ni janganlah masuk. Pasal kebanyakan trader-trader baru ni, kita macam tak tahu nak stop loss tu dekat mana. Sebab tu selama mana kita tak tahu stop loss kat mana, tak payah masuk. Once ada confirmation, you masuk. Tunggu dia dah cross, baru masuk. Selagi dia tak cross, lagi tu jangan masuk. Itu saja. Cuma kalau trader yang berpengalaman, dalam kepala dia dah, okey lah, aku dah tahu dah ini kawasan-kawasan re-entry. Dia takkan jatuh. Okay, takkan jatuh. Kalau kita mungkinlah ini dah MHV, jadi kejap lagi mungkin dia jatuh. Nampak? Ada lain. So, trader yang berpengalaman, dia punya corak pemikiran lain, point of view dia orang lain. Kalau macam kita trader-trader baru, yang baru nak belajar, kita follow until munculnya confirmation dan validation. Itu gunanya kita refer kepada time frame yang kecil-kecil, time frame kedua, time frame pertama ni. Itu tujuan dia sebenarnya, untuk validation dan juga confirmation. Kalau kita tak dapat nak tangkap, nak baca benda tu kan. Jadi saya rasa mungkin itu saja kot sebenarnya yang saya nak kongsi dengan anda. Yang saya nak kongsi dengan anda semua. Sebab tengok H1 lah, tak ada momentum kan. Nampak? Okay, ni ada satu momentum. Okay, sini elok momentum dia jadi ekstrim. Okay, tengok time frame yang keduanya, iaitu time frame M15. Nampak? Kat sini ada nampak? Nampak dia naik balon tu entry. Mana ni naik lagi lah, balon lagi entry. Ni momentum ni naik separuh kan. Tengok dekat 15, nampak? You masih boleh entry dekat kawasan ni, you boleh entry dekat kawasan ni, dia still akan naik. Cuma dia, bila dia dah jadi ekstrim, dia naik separuh jalan, dia akan berhenti kat sini. Bila dia berhenti kat sini, dia nampak dia bagi ekstrim. Jarum ni, tengok video saya sebelum ni, jarum tu yang, jarum itulah yang menghasilkan MA5 ni terkeluar daripada BB. So itu saja sebenarnya. Kalau orang tanya saya lah kan, ni momentum. Bermulanya momentum akhir kat sini, tengok time frame 15, tengok. Semua kejatuhan ni kita dapat tengok. Re-entry, boleh lagi entry, mana lagi dekat-dekat ni, boleh lagi entry. Ni pun boleh lagi entry, yang ini pun boleh entry juga. Nampak? Jadinya kesimpulan yang pertama, kalau boleh saya tulis kat sini. Di mana momentum. Ini adalah objektif kita sebenarnya. Semua yang mana masuk belajar dengan saya semua ni, dah share ilmu apa, nota-nota saya ni. Tiba masa sekarang untuk you guys, selepas you entry, you cari momentum. So bila muncul momentum, masa itulah kita akan kenduri pips.
Masa bila nak kenduri pips, masa momentum dekat time frame yang ketiga. Kalau contoh macam siapa-siapa yang masuk time frame ketiga H1 kat gold, okay, lambat lagi momentum tuan-tuan. Nampak? Berapa minggu ni? Dekat 2 minggu lebih. Kita dah dikejutkan dengan momentum sell kat situ. Selepas berlaku momentum buy, lepas tu kita duduk menunggu momentum sell dekat 2 minggu lebih, momentum buy dekat 2 minggu lebih. Menunggu tu kita masuk entry juga. Jadi masuk entry di waktu belum ada momentum, memang akan kantoi. Memang akan kantoi. Okay, cuma kita dapat lihat H4 ni dah ada momentum. Tengok daily, dia dah ada candle arah. So daily masih belum ada momentum. Ni jaga-jaga di kawasan atas dengan bawah. Ini semua kawasan-kawasan yang kalau tuan-tuan masuk sebelum muncul mana-mana momentum daily, you nak swing, dia akan kantoi kat situ. Semua kantoi. Tapi kalau you ambil dia momentum H4 ni, kejap lagi dia akan naik. Mungkin kita apa-apa saja penurunan kat sini, tengok H1 dia akan naik. Dia boleh naik sampai mana? Sampai atas ni dia boleh naik. Dia boleh naik atas ni. Dia nak turun sampai mana? Dia boleh turun sampai bawah ni. Sebab tu kita berpandukan kepada momentum H4. Sebab daily tak ada momentum. Daily masih lagi dalam BB. Jadi pegang momentum tu kuat-kuat. You pegang momentum, you boleh masuk entry dengan selamat. You boleh, kalau nak kenduri pips, you boleh kenduri time ni. Cuma kalau time frame yang ketiga itu berada di dalam BB, dia akan jadi lebih sukar ataupun lebih mencabar sebenarnya. Ini daripada hasil pemerhatian saya lah. Hasil daripada pemerhatian saya, kalau you masuk dalam within BB punya you punya segmen, dia memang akan jadi sukar. Itu saja. Jadi saya rasa mungkin itu saja kot. Saya nak cerita sikit tentang kenduri pips kan. Kerana ramai sebab trader-trader yang bawah saya tak share lagi macam mana tentang momentum ni. Nota momentum ni saya tak keluarkan lagi. Saya lebih banyak dalam tengok video-video saya semua re-entry. Bab momentum masa nak kenduri pips kurang. Dia waktu keluar momentum di time frame ketiga ni, waktu ni kita main dekat time frame kedua, time frame pertama ni kita boleh buat live trade tuan-tuan. Masa tu nak live trade memang boleh jalan. Tapi bila tak ada momentum di mana-mana tiga-tiga time frame ni, you nak buat live trade pun you buang masa sebab benda tu akan lama dindong. Nanti video tu akan jadi lama. Sebab tu kita buat live trade. Dan saya pun tak rekod saya punya video live trade. Saya tunggu momentum. Kalau tunggu momentum, kita rekod dan kita boleh share dengan anda semua. Tuan-tuan boleh tengok macam mana kita masuk entry. Kita kongsi sama-sama nota macam mana entry dalam keadaan momentum. Lebih mudah untuk pips sebenarnya, lebih mudah untuk kenduri sebenarnya. Okey, saya rasa itu saja kot nak share tentang yang berkaitan dengan kenduri pips ni. So kalau ada apa-apa pertanyaan ke, boleh komen kat bawah. Ini ada, kalau ada masalah pun saya akan share lah dengan anda semua. So itu saja yang saya nak kongsikan nota hari ini untuk panduan saya di masa akan datang. Saya akan save dalam YouTube. Kalau siapa nak tengok pun boleh tengok, kita sama-sama kongsi, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan nak ambil nota-nota saya, nak ambil yang baik, ambil yang baik. Yang mana yang tak baik itu tuan-tuan tak nak ambil, tinggalkan saja. Saya pun tak paksa tuan-tuan untuk haram semua saya ambil nota. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.